بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم سهل لنا وحسن أخلاقنا بالحلم. سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama menyambung perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan tajuk Al-Badal wa Hukmuhu. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Sekiranya diubah isim daripada isim ataupun fi'il daripada fi'il, maka ia akan mengikuti semua i'rabnya ataupun hukum i'rabnya. Al-badal wa aqulu, syarih kata, al-badal ma'nahu fil lughah al-'iwad. Al-badal, makna badal dari segi istilah bahasa adalah al-'iwad ataupun ganti. Taqul istabdaltu kadha bi kadha wa abdaltu kadha min kadha. Turidu annaka ista'abtahu minhu. Okey. Jadi kat sini iwad ni maksud ganti. Contohnya istabdaltu kadha bi kadha. Aku merubah sesuatu. Istabdala ni maksudnya, kalau kita tengok sirah yang sirah sudasi, tambahan 3 huruf, okey. Maksud dia kat sini adalah meminta. Jadi aku meminta untuk menggantikan, untuk merubah kaza daripada aku merubah sesuatu dengan sesuatu. Istabdaltu. Okey. Abdaltu, aku merubah kaza min kaza. Aku merubah ini daripada apa? Contohnya aku merubah abdaltu al-khatim min tin. Aku merubah apa? Merubah cincin daripada apa? Daripada tanah. Contohnya macam tu. Okey. Turidu annaka ista'abtahu. So kat sini walaupun kalau kita perhatikan istabdala ni, dia maksudnya kalau kita faham sirah itu maksudnya adalah kita meminta, tetapi kalau kita tengok konteks dia lebih kepada kita nak merubah. Kita nak merubah. Okey. Wa huwa fi istilah an-nahwiyyin at-tabi' al-maqsud bil hukmi bila wasitatin. At-tabi' al-maqsud bil hukmi bila wasitatin. Tabi', okey, badal tabi' yang kita maksudkan dia dengan hukum bila wasitatin. Okay, maksudnya apa? Okey, maksudnya kita akan tengok lagi. Wa hukmuhu annahu yatba'u al-mubdal minhu fi i'rabi. Al-mubdal minhu tu yang mana? Al-mubdal minhu tu nanti kita tengok mana. Okey, kat ayat bawah ni. Ala ma'nan annahu in kana al-mubdal minhu marfu'an kana al-badalu marfu'an. Jadi Ibrahim ni ada, kita panggil istilah dia adalah mubdal minhu. Abuka ini adalah badal. Hadara Ibrahimu abuka. Hadara Ibrahimu abuka. Okey.
ini mubdal minhu, ini adalah badal. So kita punya istilah tu kita kena jelas. Janganlah kita cakap mubdal minhu ni yang mana? Okey. Al-badal, ini al-badal. Al-badal dia yang ini. So dia akan ikut mubdal minhu-nya dari apa dia punya hukum i'rab, nampak? Fi jami'i i'rabihi. Kat sini dia punya tu jelas. Fi jami'i i'rabihi. Wa in kana al-mubdal minhu mansuban kana al-badal mansuban qabaltu Ibrahima akhaka. Wa in kana al-mubdal minhu makhfudan kana al-badal makhfudan. Now a'jabatni akhlaqu Muhammadin khalik. Wa in kana al-mubdal minhu majzuman kana al-badal majzuman. Nahu man yashkur rabbahu yasjud lahu yafuz. Okay. Nanti kita akan perhatikan satu persatu. So untuk yang atas ni kita boleh dapat perhatikan bahawa isim badal ini boleh berlaku pada isim dan boleh berlaku pada fi'il. Itu jelas. Itu je jelas. Dan buat masa ni apa yang kita perhatikan, apa yang diikut hanyalah pada hukum i'rab dia sahaja. Pada adat dengan pada dia punya ma'rifah nakirah dia tak sebut lagi buat masa ni. Itu kita akan perhatikan. Anwa'ul badal. Kita terus pada anwa'ul badal. Qala wa huwa ala arba'ati aqsamin. Badalul syai'i minal syai'i wa badalul ba'di minal kull wa badalul istimali wa badalul ghalati. Nahwu qawlika qama Zaidun akhuka wa akaltu raghifa thuluthahu wa nafa'ani Zaidun ilmuhu wa ra'aitu Zaidan al-farasa. Aradta an taqula al-farasa faghadidta fabadalta Zaidan minhu. Wa aqulu al-badal ala arba'ati anwa'. Al-badal ala arba'ati anwa'. النوع الأول بدل الكل من الكل ويسمى البدل المطابق وضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه نحو زارني محمد عمك. Okay. So yang pertama kita ada apa yang dipanggil badal al-kull min al-kull wa yusamma al-badal mutabiq. So untuk kita tengok daripada segi istilah dia. Jadi untuk yang pertama ni dia ada beberapa lagi istilah lain yang digunakan, antara selain daripada badal al-kull min al-kull badal syai' min al-syai'. Ini badal mutabiq. So ada yang kata badal kull min al-kull ini istilah yang digunakan tidak sesuai. Okay, sebab ada beberapa sebab lah. Ada beberapa sebab. Jadi ada yang macam badal mutabiq ini istilah yang digunakan pakai oleh Imam Malik. Badal mutabiq dipanggil badal mutabiq. Jadi apa-apa pun nama dia benda yang sama. Okey? Ada yang kata badal syai' min asy-syai'. Dan kalau kita perhatikan satu lagi, tengok contoh dia, zarani Muhammadun ammuka. Zarani Muhammadun ammuka. Kalau kita perhatikan dia punya contoh ni kita boleh dapati lebih kurang sama macam contoh ketika mana kita membincangkan tentang na'at ataf bayan. Kalau kita perhatikan contoh ni dia seakan-akan lebih kurang dengan ataf bayan. Memang kalau kita baca ataf bayan dengan badal kull minal kull atau badal mutabiq ini, mereka lebih kurang sama. Jadi nak membezakan dia macam mana? Okay, nak membezakan. Yang membezakan dia adalah Yang membezakan dia adalah dari segi pemahaman kita kepada ayat tersebut. Apa yang membezakan?
So let's say kita kata zarani Muhammadun ammuka, kita cakap, kita i'rabkan ammuka ini adalah apa? Kita i'rabkan ammuka ini adalah kita kata ataf bayan. Okay, kita kata ataf bayan. So, macam mana kita nak faham ataf bayan dengan badal? So, kalau kita cakap ammuka ini adalah ataf bayan, kita akan cakap zarani Muhammadun, telah menziarahi aku, Muhammad telah menziarahi aku. Jadi, ammuka ini kalau kita kata ataf bayan, dia menerangkan siapakah Muhammad ini. Itu nampak. Kalau kita ingat balik konsep ataf bayan tu apa? Dia muwaddih ataupun mukhassis. Muwaddih lil ma'rifah, lil ma'arif, mukhassis lil nakirat. Itu kita kena faham ni konsep. Okey? Ingat, kalau saya ulang balik, badal kul minal kul ataupun badal mutabiq ini, contoh dia memang sama dengan ataf bayan. Yang membezakan ataf bayan dengan badal ni adalah pemahaman kita tentang ayat tu macam mana. So saya sekarang ni situasi kita i'rabkan ammuka ini sebagai ataf bayan. So jika kita cakap dia ataf bayan, kita akan cakap maksud dia adalah zarani Muhammad, yang mana Muhammad telah menziarahi aku, yang mana Muhammad ni siapa Muhammad ni? Dia muwaddih, dia menerangkan Muhammad ini adalah pakcik kamu. Muwaddih. Dia jadi muwaddih sebab Muhammad ta'rif, ma'rifah. Okey? Isim alam, dia ma'rifah. Itu maksud dia kalau ataf bayan. Kalau badal pula, okey, kalau badal pula, kita kena ingat balik konsep badal apa? Konsep badal adalah dia apa? Istabdal tu, kita ubah. Satu, pertama kita ubah. Dan yang kedua, ini yang penting. Zarani Muhammadun ammuka. Muhammad telah menziarahi aku. Bukan. Pakcik kamu. Muhammadun. Jadi kat sini cakap badal, dia kata dia nak cakap sebenarnya pakcik kamu yang datang menziarahi aku. Pakcik kamu yang datang menziarahi aku. Kalau ataf bayan, yang datang adalah Muhammad. Pakcik kamu ini sekadar penerang. Itu dia cakap hukum. Hukum dia dah berubah sekarang. Hukum dalam konteks saya tu dah berubah. Kita nak hukumkan dia. Kedatangan tu, kalau kat sini kita nak hukum perbuatan datang tu kita hukumkan. Kalau kita ataf bayan Kalau ataf bayan, perbuatan datang tu, perbuatan ziarah tu kita akan hukumkan kepada Muhammad. Dan ammuka ini sekadar penerang siapakah Muhammad itu. Okey? Tetapi kalau kita cakap badal, zarani Muhammadun ammuka, kita ni sebenarnya nak ceritakan yang pakcik kamu yang datang. Pakcik kamu yang datang. Okey. Itu perbezaan di antara apa? Perbezaan di antara badal dengan ataf badal mutabiq. Dan kita kena tahu juga, kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan al-maqsudu bil hukmi kat sini. Mungkin kat sini tak jelas, kita akan tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya kita ada kumpulan yang kedua ataupun pecahan yang kedua, bahagian yang kedua, iaitu badalul ba'd minal kull. Okey? Satu lagi perkara yang kita kena ingat adalah dhabit dia. Dia punya dhabit ni, dia punya petunjuk dia. Apa yang al-badal ainal ay yakun al-badalu ainal mubdal minhu. Dia mesti samalah. Tak boleh cakap kat sini zarani Muhammad. Okey? Sorry, jap. Tak boleh kita cakap zarani Muhammad al-farasa. Tak boleh lah. Tak boleh. Al-faras, kuda. Kan? Kita tulis kat sini al-faras. Tak betul. Dia tak boleh. Jadi dia mesti ayakun al-badal ainal, dia mesti sama jenis. Ini manusia ni pun manusia. Itu maksudnya. Ain. Okey. Selanjutnya, an-naw' atsani badal ba'd min al-kull wa dhabituhu ayakun al-badal juz'an min al-mubdal min. Sebahagian daripada
sawa'un akana aqalla min al-baqi am musawiyan lahu am akthar minhu. Nahu hafiztul Qur'ana thuluthahu أو نصفه أو ثلثيه ويجب في هذا النوع أن يضاف إلى ضمير عائد إلى مبدل منه كما رأيت. Okey kat sini. Yang ni dia ain, maksudnya dia mesti zat dia. Okey, zat dia mesti zat. Yang ni pula sebahagian. Contoh kat sini, sebahagian tu sama ada kurang, sama banyak ataupun lebih. Bagi contoh kita kat sini, hafiztul Qur'ana sulusahu. Okey. Saya nak terangkan yang ni, hukum ni. Al-maqsud bil hukum ni. Al-maqsud bil hukum. Hafiztul Qur'ana sulusahu. Dia nak cerita kat sini sebenarnya, dia telah menghafal separuh sahaja daripada Al-Quran. 1/3 daripada Al-Quran. Itu cakap, dia cakap hukum dia kat sini. Berbeza dengan yang lain. Contoh kita cakap na'at kan. Na'at. Istaraitu qalaman jadidan. Contoh kan, istaraitu qalaman jadid. Kalau na'at kat sini, so dia punya na'at tu dia sekadar apa? Sekadar penyempurna. Okey, dia sekadar menyempurnakan ayat tu sahaja. Hukum membeli itu tidak jatuh kepada jadidan, tetapi hukum membeli itu kita cakap kita dah beli, hukum dia apa, kita cakap kita beli apa? Kita beli pen. So jadi tu tak ada kena mengena pun dengan proses pembelian tu. Dia just penambah apa kita kata garam kepada masakan sahaja. Dia jadi sedap, cukup-cukup rasa. Tetapi badal ni tidak. Badal ni fokus dia sebenarnya adalah dekat sulus ni. Itu dia cakap tu. Dia sebenarnya nak cakap dia dah hafal 1/3 daripada Al-Quran. Tapi kenapa nak ada badal pula? Boleh je cakap direct. Itu adalah gaya bahasa Arab. Itu kita tak boleh nak adjust lah. Orang Arab memang cara cakap dia macam tu. So instead of dia cakap direct terus, aku dah menghafal 1/3 Al-Quran. Dia cakap aku telah menghafal Al-Quran 1/3 daripadanya. Kan? Dalam Al-Quran pun ada. Saya tak ingat ayat tu. Dalam Al-Quran ada. Yang nisfahu apa dah ada ayat dia. Ayat ni. Ayat dalam Quran saya tak ingat lah. Okey, syarat dia kat sini dia mesti ada dhamir a'id ila mubdal min. A'id. Macam yang atas ni tidak ada apa-apa syarat tentang dhamir. Tapi kat sini kena ada dhamir yang menunjukkan kepada mubdal min. Hafiztul Quran. Okey? Ataupun akaltu at-tuffahata nisfaha. Dia mesti kena sebadan lah. Tuffahata nisfaha. Tak boleh lah nisfahu. So tak kena. Kalau sulusaihi ni maksudnya adalah 2/3. Sulusaihi ni maksudnya dia lebih. Okey. Seterusnya, bahagian yang ketiga iaitu badal istimal. Wa dhabituhu ay yakuna bainal badali wal mubadali minhu irtibatun bighairi al-kulliyati wal juz'iyyati. Wa yajibu fihi idafatul badali ila dhamirin a'idin ila al-mubadali minhu aidan. Nahwu a'jabatni al-jariyatu hadithuha wa nafa'ani al-ustadhu husnu akhlaqihi. Istimal ni maksudnya apa? Dia apa ya? Istimal ni macam melengkapi lah, meliputi. Meliputi. Yang meliputi. Dhabit dia mestilah antara badal dengan badal minhu, mubdal minhu ada satu apa? Satu irtibat, satu kaitan. Satu ikatan. Bighairi kulliyatin wa juz'iyah. Apakah maksud kulliyah?
Kalau kuliah yang juz'iyah ni, kita irtibat dia kuliah yang juz'iyah ni, maksudnya apa? So kalau kita belajar sebelum kita belajar apa? Jap. Badal, taukid. Itu dimaksud dengan kuliah. Kita tak gunakan perkataan kul kat situ. Juz'iyah kita tak guna perkataan nisf kat situ. Itu maksudnya kuliah dengan juz'iyah. Dia mesti ada kaitan tapi bukan kuliah dengan juz'iyah. Kita akan tengok apa yang maksud dia. Wa yajibu fihi idafatul badal ila dhamirin a'idin ila mubdal minhu aidan. So kena ada dhamir juga kat sini pun. Ha. Okey, contohnya a'jabatni al-jariyatu hadithuha. A'jabatni al-jariyatu hadithuha. So kita dah cakap kat sini, okey, istimal. So kita sebenarnya suka perempuan ni dengan percakapan dia. Percakapan perempuan ni yang macam memberi kita satu impression, macam impress, kita impress. A'jabat macam kita impress dengan pertuturan dia. So, hadis ni adalah dia terdapat pada jariyah. Dia bukan sebahagian daripada jariyah, tak. Dia bukan semua jariyah, semua bahagian daripada jariyah, tak. Tetapi dia istimal ni macam melengkapi jariyah ni. So macam ada sifat-sifat perempuan ni. So salah satu sifat tu yang kita highlightkan. Kita highlightkan. So itu dia cakap, bukannya ikat dia punya irtibat dia daripada kuliah atau juz'iyah, tak. So dia ada banyak sifat perempuan ni. So mungkin kita cakap suara dia kita suka, kan, ataupun kita cakap ialah percakapan dia. Okay, kita cakap apa lagi, so banyak. Masakan dia kita suka, nampak. Itu semua sifat-sifat yang meliputi ataupun yang melengkapi perempuan tu. Itu maksudnya bighairil kulliyah wal juz'iyah. A'jabatni al-jariyatu hadithuha. Okey. Dan kita dapat perhatikan kat sini satu benda lagi. Tak ada benda. Dia tidak semestinya perkataan yang kita nak, untuk badal ni, tak semestinya perkataan yang kita letak tu dia mesti mutabik kepada dari segi jantina perempuan tu, jantina perkataan tu. So tak kisah, perkataan yang kita pilihkan tu adalah bebas. Cuma yang pentingnya adalah dhamir dia kat sini. Dhamir yang digunakan dia mesti sesuai dengan al-mubdal min. Itu maksudnya. Okey, jelas Seterusnya, wa nafa'ani al-ustadhu husnu akhlaqihi. Ustaz ini telah memberi nafaat kepada aku, iaitu husnu akhlaqi. Maksudnya apa? Kita macam dapat belajar something daripada akhlak dia yang elok. Husnu akhlaqihi itu kita dapat belajar something. Itu maksudnya husnu akhlaqihi. Contoh lain pula. Okey? Contoh lain pula. Aghdabani. So ataupun ahrajani. Okey? Ahrajani Muhammadun. Ahrajani. Saya buat ayat lah. Kalau cakap ni kan takut ada yang tak jelas. Saya tulis sekejap. Ahrajani Muhammadun kalamuhu. Ahrajani ni maksudnya ihraj ni. Ihraj macam rasa sakit hati lah. Okey? Okey. Ahrajani Muhammadun kalamuhu. So sebenarnya kita cakap dia punya kalam tu, perkataan dia yang mengguris hati kita. Ahrajani macam ihraj. Ihraj ni macam haraj ni sakit. Okey. Sebenarnya kita nak cakap dia punya pertuturan tu yang membuat kita rasa terkilan, offended. Kan, bahasa Inggeris offended. Tetapi kita kalau dalam bahasa Arab kita cakap dah direct macam tu. Kita cakap
ahrajani Muhammadun kalamuhu. Itu dia punya uslub ayat, uslub bahasa Arab. Kalau kita cakap ahrajani kalamuhu pun tak ada masalah. Okey, itu boleh. Tetapi nak nampak cantik, ahrajani Muhammadun kalamuhu. Kan dalam bahasa Melayu kita cakap perkataan dia telah mengguris hatiku. Perkataan dia telah mengguris, ataupun kata-kata dia telah mengguris hatiku. Ataupun bahasa Inggeris apa? His word is offending me. Lebih kurang macam tu lah. Saya Inggeris biasa-biasa je. Ya. His word is offending. I was offended by his word ke? Boleh lah. I was offended by his word. Boleh juga tu. Okay. Itu nampak? I was offended by his word. Nampak? Dalam bahasa Inggeris pun dia terus direct. Dia cakap his word. Terus perkataan dia. Tapi bahasa Arab ada satu uslub yang kita guna dengan badal. Ahrajani Muhammadun kalamuhu. Itu maksud dia. Okey. Wa nafa'ani al-ustadhu husnu akhlaqi. Kita dah tengok benda ni. Okey. Dan yang keempat dipanggil sebagai badalul ghalab. Badalu al-ghalt. وهذا النوع على 3 أضرب. So yang keempat dipanggil sebagai badal ghalat. Ghalat ni maksudnya kesilapan. Kesilapan. Okey? Kesilapan. So yang pertama kita ada badalul bada'i wa dhabituhu. So yang pertama kita ada al-bada'. Badalu al-bada'. Okey, badalu al-bada'. Dia ada nama lain. Selain daripada badalul bada', dia juga dipanggil sebagai badalu al-idrab. So dia ada dua nama kat sini. Badalu al-bada', badalu al-bada'. Nama lain dia adalah badalu al-idrab. Kita dah pernah jumpa perkataan idrab ni waktu kita terangkan berkenaan dengan harful ataf. Ada beberapa huruf ataf yang membawa maksud al-idrab. Okay. So kita akan tengok apakah yang dimaksudkan badalul bada' ni. Badalul bada'. Dia terus pada dhabit. Dia punya dhabit maksudnya apa? Dia punya dhabit ni kita nak terjemah apa? Dia punya bukan prinsip tau. Dia punya nak kata ciri-ciri pun boleh lah kot. Ataupun dia punya kriteria. Yes, kriteria. Ciri-ciri tu kriteria. Okay, ciri-ciri dia antaqsuda syai'an fataquluhu thumma yazharu laka anna ghairahu afdalu min fatu'adilu ilaih fatu'addilu ilaih wa dhalika kama law qulta hadhihi al-jariyatu badrun thumma qulta ba'da dhalika syamsun. Okey, kita maksudkan sesuatu dan kita dah kata dah apa yang kita maksudkan sesuatu itu. Kemudian baru kita sedar yang sebenarnya sesuatu itu ada yang lebih baik lagi daripada apa yang telah kita perkatakan. Maka kita ubah. Itu maksud kat sini. Okey, contohnya apa? Hadhil jariyatu badrun. Perempuan ini jariyah ni maksudnya jariyah ni pembantu perempuan lah, macam tu lebih kurang. Badrun ni bulan. Okey, engkau laksana bulan wahai perempuan, wahai pembantu perempuan. Kemudian dia kata ush. Bulan ni tak cukup hebat ni. Dia tukar syamsun. Syamsun. Okey. Dia silap cakap. Contoh kita silap cakap bagi apa? Saya suka makan nasi ayam. Okey, kita cakap saya suka makan nasi ayam. Tak. Nasi ayam
Hainan yang lagi saya suka. Macam tu. Kita mula cakap, kita bagi satu ni kita dah cakap something kita dah fikir, kita nak cerita pasal makanan yang kita suka. So kita dapat, nasi ayam yang kita suka. Bila kita cakap saya suka nasi ayam, saya suka makan nasi ayam, tiba-tiba taklah. Sebenarnya nasi ayam Hainan yang saya suka. Nasi ayam biasa tak berapa sangat. So kita ubah. Itu dipanggil sebagai badalul al-bada'. Saya perasan benda ni, untuk yang badal yang keempat ni, kalau yang atas ni mungkin kita boleh dapat dalam tulisan. Yang pertama kan badal mutabiq, dan yang kedua badal ba'd minal kull, dan yang ketiga badal istimal. Saya rasa semua yang ini kita boleh dapati dalam penulisan, dan percakapan juga boleh lah. Tetapi badal ghal ni saya rasa lebih kepada percakapan. Lebih kepada percakapan. Kecuali lah, sebab kalau dalam buku mesti dia orang dah check dulu balik apa yang dia orang tulis. Okey? Kecuali kalau kita tengah chat dan tersilap tu lainlah cerita. Kita tengah chat dengan Arab kan. Nak praktis bahasa Arab, so kita salah cakap. And then kat situ kita akan jumpalah badal ghal ni. Tapi kalau dah penulisan buku, saya rasa jarang kita akan jumpa badal al-ghal ni. Sebab dia lebih kepada percakapan. Okay, yang seterusnya badal nisyan. Wa dhabituhu an tabniya kalamaka fil awwal ala dhannin thumma ta'lamu khata'ahu fatu'addilu anhu kama law ra'aita shabahan min ba'idin fadhanantuhu insanan faqultu ra'aitu insanan thumma qaraba minka fawajadtahu farasan faqulta farasan. Okay. Badal nisyan. Nisyan ni maksudnya lupa. Dhabit dia adalah kita membina kalam kita pada awal atas dasar sangkaan. Okay kan? Atas dasar sangkaan. Kemudian kita tahu kesilapan daripada sangkaan kita tu. Maka kita ubah kesilapan tu. Contoh dia apa? Contohnya syabahan. Kita nampak ada macam bayang-bayang dari jauh. Syabahan ni sebenarnya, syabahan ni boleh jadi bayang-bayang lah. Sebenarnya bukanlah bayang-bayang. Dia nampak macam satu, dia sebenarnya hantu. Syabahan ni kita boleh terjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai hantu. Okay. So kita nampak macam ada something daripada jauh tu. So kita cakap, aku nampak manusia. So kita mula percakapan kita tu, kita cakap berdasarkan dasar sangkaan. Rasanya tadi nampak macam manusia. Bila kita datang dekat, ataupun bila benda tu datang dekat dengan kita, ini ayat dia seram sikit lah. Rupanya yang datang dekat tu bukannya manusia tetapi kuda. Kita ubahlah. Ra'aitu insanan farasan. Nampak? Kalau kita perhatikan tengok, sini semua dekat kalam. Ni semua taqul. Itu saya cakap, badal ghal ni kebanyakannya berlaku ketika pertuturan. Ketika apa? Pertuturan. Badal al-ghal. Dia ada nama lain dia, badal mubayin. Badal al-ghal ni kita juga panggil badal al-mubayin. Badal al-ghal. Al-ghal ni kita panggil juga apa? Al-mubayin. Badal al-mubayin. Okey. Itu jelas. Dan yang ketiga adalah badal ghal yang terakhir untuk bahagian yang keempat ni. Dhabit dia kita anturidu kalaman fayasbiqu lisanuka ila ghairihi wa ba'da nutqi tu'addilu ila ma aradta awwalan. Nahu ra'aitu Muhammadan al-farasa. Nampak? Sini pun kalaman. Nampak? Kalaman. So jelas-jelas kat sini yang bahagian keempat ataupun jenis keempat daripada badal ni kebanyakannya berlaku pada pertuturan percakapan. So kat sini kesilapan yang berlaku, ghalat dia, kesilapan dia, kita macam nak cakap something tetapi benda lain yang keluar dulu daripada mulut kita. Benda ni biasa berlaku lah. Biasa berlaku.
Okey. Anturida kalaman. Engkau nak bercakap ataupun engkau nak berkata benda sesuatu ni, tetapi lisan kita cepat je keluar menyebut benda yang lain. Kemudian kita tukar kepada apa yang kita nak pada awalnya. Okey, contohnya apa? Kat sini cakap ra'aitu Muhammadan al-Farsa. Sebenarnya dia cakap dia nampak kuda. Tetapi tak macam mana kuda dengan Muhammad tu macam lebih kurang. Kan dia cakap Muhammad, aku nampak Muhammad tadi. Bukan, kuda. Ha. Dia cakap kuda tu. Dia cakap kuda. Dia berbeza dengan kat sini. Berbeza dengan kat sini. Apa beza dia? Sebab kat sini dia cakap tu atas dasar sangkaan. Beza dia kat situ. So macam mana kita nak tahu dia badal apa? Nisyan ke badal ghalat? Itu atas niat penutur tu lah. Kita dia yang tentukan. Dia lupa ke dia salah cakap. Kalau ini salah cakap lah. Salah cakap tu biasa. Kita ni salah cakap benda biasa. Kan? Kita nak cakap yang kita nak cerita kat kawan kita. Kan waktu cuti hari tu kita pergi mana? Kita pergi mana best sikit? Sekejap. Tengah fikir sekejap tempat. Tak best. Kita cakap kita nak pergi, kita pergi Kota Baru pada cuti yang lepas. Bila kita cerita kat kawan kita cakap, cuti lepas aku pergi Kuala Terengganu. Padahal kita nak cakap Kota Baru, tapi entah macam mana lidah kita tersebut Kuala Terengganu. Lepas tu kita ubah balik Kota Baru. Okey. Ataupun biasa berlaku kadang-kadang lelaki dia nak cerita kat kawan dia yang dia jumpa Abu tadi. Entah macam mana dia tersebut nama orang lain pula. Kan? Tadi aku jumpa dengan Fatimah. Bukan Fatimah. Abu sebenarnya. Nampak? Itu yang dipanggil sebagai badal al-ghalat. Cumanya bila dia cakap tu, dia bukannya ala zan, tetapi memang benda tu yang dia nak cakap. Benda tu yang dia nak cakap. Dan untuk badal ni juga ada badal mubdal minhu dia makrifah, badal dia adalah nakirah. Sekejap saya cari contoh. Tadi ada itu saya jumpa dah contoh. Contoh ayat dia untuk badal ni. Apa dah ayat dia? Tak ingat pula. Dah tak jumpa pula. Tak apalah. Okey, tapi nak katanya boleh jadi mubdal minhu itu adalah mubdal minhu itu adalah ma'rifah dan badal dia adalah nakirah. Benda tu boleh berlaku. Saya boleh jumpa. Ni. Wa yajuzu ibdalun nakirati minal ma'rifah. Okay. So
Ayat contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Ha, qitalin fi. Kat sini, okey, yas'alunaka surah apa ni? Yas'alunaka 'anil qitalin fi. Yas'alu jap surah apa ni? Yas'alunaka 'anil syahril haram. Yas'alunaka 'ani syahri al-harami qitalin fi. Surah apa ni? Surah Baqarah. Surah Baqarah ayat 217. Surah Baqarah ayat 217. Yas'alun. Sekejap saya ni copy paste. Okey, kat komen ni, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. So qital ini merupakan badal kepada asy-syahri al-haram. Kalau kita perhatikan, kenapa tiba-tiba qital ini menjadi baris bawah? Nampak? Kenapa dia jadi khafat? Jadi jelas-jelas kat sini dia mengatakan bahawa dia adalah badal. Tetapi badal apa? Badal apa qitalin fi tu? Qitalin fi tu badal apa? Itu saya tinggalkan kepada semua untuk buat kajian sendiri. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Tak ada apa-apa dah, saya rasa. So, kita akan jumpa balik pada hari Selasa depan, insya-Allah taala, kalau ada kesempatan. Nanti saya akan maklumkan kemudian, sebab sebenarnya saya sekarang ni tengah marking paper. Fatrah maksudnya musim marking paper. Boleh jadi minggu depan tak ada kelas langsung, boleh jadi. Tapi kita tengok dulu macam mana. Okey? Sebab saya asalnya janji nak habiskan khatamkan Ajrumiyah ni sebelum puasa, sebelum raya, tapi nampaknya macam tak sempat. Okey? Alright, tak apa. Kita akan cuba lajulah lepas ni. Kita akan cuba laju. Okey, saya rasa itu saja sampai sini. Terima kasih pada semua yang hadir. Apa yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua dikurniakan satu kekuatan untuk terus mempelajari ilmu nahu. Di samping itu juga kita memperkasakan lagi adab kita dengan orang yang mengajar kita. Itu sahaja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak.